So for your chapter 1, introduction to process model, so the content outline, so first you will try to explain the first the overview process or the overview process macam saya terangkan tadi tu lah, kenapa kita kena we need to do process, multi process, okay, kenapa benda ni penting dalam network programming. Okay, saya tak nak nanti bila kamu buat your individual project atau group project, your network application tu dia hanya single user, dia mesti multiple user, and one of the way untuk achieve that you need to have multi process punya application. Okay, so macam mana kita nak create a process programmatically ni, in more specific kita akan macam mana kita akan belajar macam mana kita akan create a process, a child process melalui for, okay, dalam C, and creating a sub process with for. Okay, by the end of the lesson, students should be able to understand the concept of process in Unix and how it's been created, and be able to create a sub process in Unix using fork and function call. Okay, boleh? Tiga? Boleh. Alright, so okay, saya nak tanya, kamu semua dah ambil kelas operating system, betul tak? Tak silap saya SEM 3. Tu belum? Ya. Ada kan? Okay, so saya nak tanya kan, apa beza Unix dengan Linux? Siapa kat sini boleh jawab? Anyone? Okay, so Unix tu is memang actually the operating system. Okay, so tapi asalnya dia contoh start daripada Berkeley punya Unix tu semua tu kan. Anyhow, dulu Unix ni proprietary, okay. So along the way benda tu dia dah jadi somehow Unix dia ada orang ambil contoh macam Berkeley punya kernel kan. So dia dah jadi macam contoh Apple apa ni? Sekarang ni Mac OS orang panggil lah. Mac OS is actually using Berkeley punya apa ni? Kernel. Tapi in the same time di zaman tu since komputer dia is really in the early stage dan operating system mostly orang gunakan Unix di mainframe, so ada came one guy nama dia Linus Torvalds. So actually dia is a founder of Linux kernels. So dia nak actually dia nak buat Unix clone, maksudnya dia nak buat some sort of dia clone Unix supaya benda ni boleh open source. Ramai orang menggunakan tanpa menggunakan the same code base, maksudnya daripada Unix punya kernel. Okay, so dia somehow dia create a Linux open source project. So dia nak buat a kernel, so the most important thing in operating system which is Linux kernel. So dia buat Unix Linux punya kernel, dia mostly dia akan ikut command sama sebiji macam ni pasal dia nak buat Unix punya clone. So somehow Linux jadi popular. So dia Linux came with several distribution. Kita ada Ubuntu, kita ada SUSE, kita ada CentOS OS, right? So anyhow, the kernel is Linux, tetapi dia punya userland, maksudnya dia punya application. Contoh macam kita nak run command ls tadi kan. Okay, macam ls, macam kita nak buat command net start tadi. So this is common application lah dalam Unix based punya system, right? So dalam Unix pun sebenarnya ada. So tetapi since Linux is somehow compatible, somehow the clone daripada Unix, so some of the userland application can be run on Linux punya kernel. Okay, so itulah beza Unix dengan Linux. So Unix ni senang cerita dia the great grandfather of operating system. Nowadays still ada, right? Pasal Unix ni most of people ported out jadi Sun OS lah, jadi macam Apple dia gunakan Berkeley punya distribution punya kernel daripada Unix juga. Tetapi Linux dia punya kernel is independently, tapi dia copy, maksudnya dia copy dia punya model tu seperti Unix, right? Itulah beza dia. Windows is totally different, right? Windows is even dia punya kernel and even dia punya application is totally different. Okay, so itulah kena tahu. So just recap apa yang kamu belajar dalam kelas operating system. Okay, yang ni ada soalan berkenaan dengan Linux dan Unix pasal dalam kelas network programming kita ni makan banyak menggunakan Linux. Okay,
Okay ke? Okay. 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 Okay, kita start dengan chapter 1. So introduction, we start with the overview process. Okay, so what is process in Unix or Linux? So process is a program in execution in memory, or in other words, an instance of a program in memory. So contoh macam kamu, contoh saya ada ke semalam buat. Okay, contohlah kita buat CD, saya masuk ke dalam directory fork tu. Nah, so ls saya listkan apa yang ada. So contohlah saya nak buat C hello world So contoh saya buat nano C just C ni. So first kalau C kita recap balik, kita include library. So, apa kita buat? Include the most basic stuff is stdio. So contoh kita buat printf. Lepas tu kita include apa lagi? AUNIST. Kita include lagi sys.type. Okay. So this is standard library lah. Maksudnya kalau kita nak run a C program. So dalam C, macam mana yang kamu belajar dulu dalam mungkin di diploma. Okay. Kita start dengan main function, betul tak? Main. Okay. So kita buka bracket, tutup bracket. So this is for the main function. So sebelum main function tu habis, kita kena buat apa? Return 0. Okay. So contoh saya nak just print hello world, simple 1. So print F. Right. Jangan lupa tutup double colon. Okay. So kat sini apa string yang kita nak print out. So contoh this is IDT 40. Contoh lah kan, dia just print a string dekat console printf. So printf ni sebenarnya dia di dalam stdio saya. That's why kenapa kita kena include kan all these libraries. Okay. So kita tak declare any variable. So kita try compile. So dalam Linux kita ada compiler. Kalau macam mungkin kamu belajar time diploma, mungkin dekat komputer dekat komputer Windows kan. So mungkin kamu pakai kamu dulu pakai apa? Bolen ke pakai apa dah compiler yang dekat Windows? Visual Ada yang pakai Visual C++. Apa dulu kamu belajar time diploma? Cuba recap boleh. Cuba bagi tahu saya apa compiler kamu guna. Tak ingat lah Ustaz. Ingat. Okay. Ingat. So dekat dalam Unix ataupun dalam Linux, so selalunya dia ada banyak compiler lah, tapi compiler yang paling famous untuk C atau C++ is GCC, GNU C compiler. Ya, GCC. Kalau kita tengok man ni manual untuk compiler tu. GNU Project C and C++ compiler. So mostly orang pakai ni lah. Okay. So GCC, hello C. Kalau tak ada error, okay, nampak. Kalau tak ada error, everything's good, tak ada error lah. So maksudnya code kita tu tak ada syntax error ataupun some error, mungkin tak code proper library ke apa, tapi so far tak ada. So dia akan jadi some bytecode. So daripada plain text punya code tu, dia akan compile, dia akan jadi bytecode. Tapi sekarang ni, okay, berbalik kepada konsep kita tadi, beza antara program dan proses. Sekarang ni kita baru create our program. So benda tu pasal kita tak load, maksudnya kita tak execute, masukkan dalam memory, betul dekat CPU tu akan run kan. Kalau kamu belajar dalam digital elektronik kan, so ada IO, CO, maksudnya dari memory dah keluar, volume and everything. Recap balik. Kita recap dulu. Belajar kan dalam digital elektronik ke kamu tak ambil? Ambil kan digital elektronik? Ambil. Saya ambil. Ambil kan. So pernah dengar kita recap balik. Pernah dengar von Neumann architecture kan? Okay, kalau dalam von Neumann tu maksudnya program kita execute, dia akan load dalam memory. So nanti CPU dia akan run based on execution. Okay, dia run satu, ambil LO, CU. Lepas tu dia akan buat calculation based on apa yang kita buat dalam our program. So sekarang ni dia still program. So bila saya run, so contoh nak run that bytecode, that C bytecode, nak jadikan application. So contoh, sekejap saya buka lagi satu, nak tunjukkan yang
Jangan risau, nanti kamu akan buat juga benda ni dalam lab 1, which is I assign next week lah. So saya pun dah record screen ni. So please nanti tengok balik recording ni in your own time, faham apa benda yang saya ni. Dan kalau ada soalan sekarang ni, jangan malu, just tanya saya kan. Yang penting tanya. Jangan just tiba nak tengok macam nak tidur. Lepas tu at the end of the day tak tahu apa benda yang saya tunjuk ni. Okay, please kalau ada benda tak faham, just stop me. Right? So ni actually saya buka another terminal dekat Linux yang sama. Saya nak tunjukkan kamu. Just ps ux ni kan. Command ps ni dia akan listkan all proses yang running. Okay, saya nak tunjukkan sebenarnya. Nak tunjukkan. So contoh macam saya run C ni. Dia dah run kan. So bayar tapi dia terlampau cepat lah. Itulah so apa yang tadi buat ni kan. This is chapter 4 kan. Tapi bila dia dah jadi proses tu, tapi dia cepat sangat pasal kita just one line punya code yang kita nak buat tu kan. Dia just print out. So tak sempat kita tengok proses. Tapi nanti nak contohlah kita buat loop kan. Contoh kita buat loop lah. Supaya kita nak tengok dia mula print tu kita buat loop lah. While ulang je sampai dia mati. While one. While one. Lagi di rumus 1 dia looping. Okay, right. So, so dia tak habis lah, dia tak terminate. So kalau kita tengok dekat sini, proses. Sekejap, let me clear this one. So kita tengok balik. Yes, PUX. D1, A1. Okay, senang. Okay, itu maksudnya. So kita grab. Tadi nama program kita ni, A.out kan. Pasal saya tak rename dia, boleh saya compile. So dia jadi A-out. So this one nampak. So ni proses kita. Dia still proses ni pasal dia tak terminate. Pasal dia bila dia dah print out tu dia loop je sampai kita interrupt dia. Tapi anyhow tengok kita ada kat sini. This one is PID. So setiap proses dia akan ada PID. Ni lah. So this is a process di dalam memori. Ada soalan tak? So far no. No, okay. So itulah point saya nak cakap. So a process. So bila a program kita tulis dan we execute, dia masuk dalam memori, so dia jadi proses. Okay. So nak stop dia kita interrupt lah. So one of the interrupt punya command dia control C. Tu actually terminate interrupt. So bila kita interrupt, by right dia adalah nampak. Dia tak masuk dalam kita punya ni, nampak. Tak jumpa lah. Pasal dia dah jadi program balik. Daripada proses dia dah stop executing, dia jadi program balik. So dah jadi bukan proses. Okay. Beza dia. So any program executed create a process. A program can be a command, a shell script or a binary executable. Ni kita buat tadi, binary executable C. Boleh jadi command. So contoh macam buat command ls tadi. So this is a command. Command tu is actually a program sebenarnya. Okay. Okay, a binary or any application. Any application lah, right? You name it. Apache. Apa lagi? Steam. Any application lah yang kamu tahu tu. So dia mesti menjadi proses kalau dia nak been executed dalam komputer. However, not all command end up in the creating a process. There are some exception. Ada, yes.
So similar to how a file has property associated with it, process also have a lot of properties. Process memang ada a lot of attributes. Okay, so contoh kat sini, kita tengok balik tadi, so dia ada user. Siapa yang execute dia tadi? So macam tadi yang contoh kita buat a.out ni, nama username saya ni bicarbonate kan. So dekat sini ni bicarbonate lah, siapa yang run dia tadi. Lepas tu dia ada process ID, PID, the percentages of CPU utilization. So macam a.out tadi ni dia menggunakan 99.4 punya utilization, tinggi pasal dia looping dia. So memory utilization, bila dia loaded, berapa banyak memory space dia guna, been loaded. Okay, so kat sini kita ada VS Z, I'm not sure this one. Dia tak dia tunjuk kat sini. VSZ. So this is, alamak, tapi dia tak terangkan apa VSZ. Okay, ada kat sini. Virtual memory size. So virtual memory dia lah. Okay. Virtual memory ni kalau kamu recap balik dalam operating system, kenapa ada virtual memory? Supaya contoh kita ada 1 gig of RAM contoh dekat kita punya komputer, tapi kita boleh load more memory. Pasal apa? Dia buat swapping kan. Maksudnya dia ambil daripada hard disk, dia akan partially load. So dia macam dia extend the size of memory tu, dia gunakan virtual memory. Recall balik apa kamu belajar dekat operating system. Penting kelas operating system memang penting. Okay. So so a lot of properties lah. So kata dia virtual ni, TTY, bila dia start executing, apa command dia. So macam tadi bukan command lah, ini nama program dia. Jadi kita run ni dia. Okay. Okay. So far so good, boleh? Ada soalan? Okay. Okay, so tadi macam mana kita nak list the process, macam saya tunjuk tadi lah, kita gunakan command PS. Okay. PS ni is a command lah, PS. Macam tadi, betul kalau macam tak tahu apa benda yang kita buat dengan PS tu, dalam Linux, kita ada manual page. So, man tu is manual for PS. Report a snapshot of the current process. Tapi dia sebenarnya dia memang, PS ni is actually a program tau. Okay. So, by default, it lists the process belonging to the current user being run from the current terminal. Okay. Jadi saya tunjuk dah tu. Okay, pergi to the second thing, to the second subtopic. So process creation. So macam ni kita nak create a process. Okay, so every process in Unix must be created by some other processes. Okay, so macam tadi C tu tadi, kalau dalam Unix, siapa yang create dia adalah dia ada tak silap saya dia ada init dot something. So dia adalah proses yang create another process. Sama juga macam kamu nak buat a child process from your process, nanti kamu akan gunakan function fork. Dia yang akan create dia punya child process. Okay. So the PID show the process list along with the PPID. PPID is the parent punya ID. Okay. So contoh kita run balik, kita tengok siapa parent ID untuk kita run balik a.out tadi. Okay. Sini kita PS, UX, grab, dia running, tapi kita nak tahu siapa dia punya parent. So kita guna command ni PS O ID PPID, parent ID dan ARGS kot dia buat. Okay, nanti terlampau banyak keluar, so kita grab tu maksudnya kita pilih daripada line tu yang kena dengan a.out.
Dia kan boleh keluarkan. Oh, kena sudo kot. Oh, tak keluar. Oh, keluarkan dia command. Ya. IDs. Boleh. Oh, dia kena ada list ni, tak ada. Sekejap. Saya just nak tengok command supaya dia boleh listkan semua parent ID. Sekejap Right. Kita nak sekali list ni. Okay, faham. S, UX, apa nanti saya cari macam mana nak parameter untuk PS ni untuk kita in the same time keluarkan semua .information sekali dengan format PPID tu. Aku ada cara lain. Ini nak list. Oh, this one. So AOX. Okay. So maksudnya dia tak ada dash kat sini. Okay. PS AUX. Okay. So AUXO. Lepas tu kita letak di tempat ID. Oh, tak boleh tak. Okay, PID. Lepas tu command. Lepas tu kita nak PPID. Okay. So macam tu the format. Sorry terlalu banyak command saya pun tak ingat semua. Tapi anyhow, okay. So kita cari balik. Tadi kita run a.out tu. So kita try grabkan a.out. So boleh tengok cara format sini PID, PPID. So maksudnya proses untuk a.out tadi, C tadi, hello world tadi tu, dia punya PID adalah 1983. Okay, dan dia punya proses yang create dia adalah 1649. Okay,
So kita tengok, jom try tengok siapa 1649 tu. 16.9 adalah bash. So maksudnya bila saya run dia menggunakan bash punya terminal ni, dialah yang create kan C program tu, a process for C program. Bash yang create kan ini. Okey, boleh? Ada soalan? Hello? Saya yang 1690 tu apa? Ulang balik. Okey. 1649 ni Oh. Ulang balik So dekat sini C, kita create hello world tadi kan. Lepas tu dia akan sentiasa jalan, betul tak? So kita dah execute dia. So bila kita execute, nama dia a.out kan, nama program kita ni. So kita kena carilah proses untuk tu. So bila kita cari okay, a.out tu, so dari sini kan. So a.out kita, dia punya proses ID adalah 1983. Dan dia punya parent, maksudnya parent, bapa yang create. Pasal kalau kita tengok dekat di sini, every process in Unix must be created by some other process. So proses apa yang create dia? Okay. So parent kepada kita punya program tadi tu adalah 1649. So kita nak tahu siapa yang create dia. So itu yang tadi kita pergi cari 1649. Okay. Right. So kita tengok kat sini. So this is PID. So PID dia. So kita cari balik. So 1649 is actually referring to bash. Bash is what we call as born again shell. So maksudnya shell, terminal. Ni yang saya buat ni, yang saya type ni semua ni dalam shell. Pasal tadi bila saya nak run code ni, nampak tak? Saya run a.out ni, saya run dekat dalam bash, dekat terminal ni. So terminal ni yang createkan proses tu. Bash kan, kalau kita tengok kat sini, manual bash. Bash is GNU born again shell. So dia command line interface untuk Unix tu yang saya gunakan dia. So dia adalah parent process kepada C program kita tadi. Okay. Boleh sir. Yeah, alright. So tadilah kita dah gunakan. So the PID of ni is the same of PID. So which means the KSS process is the parent of PS command. Okay, kita tadi gunakan dash O punya parameter supaya kita boleh format kan. Kita boleh format kan. Maksudnya kita apa kita nak keluarkan dekat kita punya terminal bila kita run PS tadi. Okay. Nanti kamu akan buat juga benda ni. Benda ni semua ada dalam lab. Tapi sekarang ni please tengok, cuba fahamkan apa saya nak cuba sampaikan. Okay. So ni saya cakap tadi. So bila operating system, especially Linux, bila dia create, okay, sebenarnya dia ada satu mother process dia, sebenarnya init process. Dia yang akan createkan ke semua proses. Maksudnya dia bila kita start boot kita punya sistem kan, dari init process. So if all process of user are created by login shell, so in other words, which is the parent process of a login shell. So when this Unix system boots, the first process to be created is the init process. Nama init process, PID dia adalah 1. So maksudnya dia yang akan createkan, contoh kita ada file systemnya, kita ada proses untuk handle file system, dia yang akan createkan file system punya proses. Lepas tu kita nak create a memory management punya ni, kita akan buat, dia yang akan createkan. Cuba kita tengok ada tak? Yes. Banyak satu ni. Balik ke? So this one. So inilah init proses, nampak PID 1. Nampak? This is the program yang bila dia boot, dia akan load, dia akan create kan, dia yang akan loadkan kernel, dia yang akan buatkan everything. Nampak tak? So this is the mother process. Okay. Okay. Alright. Okay, boleh? Okay. So another one, some exception. Yes, memang semua process should setiap command akan create a process, but there is an exception. Okay, so not all commands end up creating a process, so there are some exception. So internal command does not create a process and they are shell built in.
Internal command ni if I'm not mistaken shell built in so silap saya macam pipe. Pipe ni macam tu kan tadi saya buat PSAUX macam ni. Silap. Nampak saya ada pipe kat tengah ni. Ada tengah tegak tu kan. So this is built-in shell punya feature. So tak adalah proses untuk benda ni. Okay. And any file if source does not create a process it has to be run within the shell. So ini one of the exception lah. Mana bila kita nak create a process dia tak ada proses. Okay. Okay, so sikit lagi. Kita nak creating a sub process with fork. Nak rehat dulu ke atau kita boleh sambung? Saya okey mana-mana. Okay. Kita buat sikit apalah kita rehat lah. Saya takut nanti kamu terlampau banyak digest. So ambil tu dulu. Try baca balik slide tu. Apa tu proses, kenapa kena ada parent and child process, init process and everything. Try digest. Okay. Okay, start dalam 2-3 minit je. Okay, kita sambung. Okay, macam tadi kita dah ada some overview apa tu proses, apa tu parent process, child process, siapa yang initialize dia. And now kita akan tengok macam mana kita nak create a process dalam kita punya program. So nanti later on kamu nak buat network application gunakan socket programming. So macam mana kamu nak spawn a process? Okay, daripada ni. So by default C program have no concurrency or parallelism. Only one task happen at time. Each line of code is read sequentially. Ini saya cakap ni yang kita tak nak. Pasal network application dia mesti ada concurrent. Dia boleh handle multiple user. So that's why dalam Linux system call can do concurrent programming, kita menggunakan fork copies. Kita akan menggunakan fork system call. Okay. Dia akan spawn process as leaf of growing binary tree. So contoh kalau kita gunakan fork punya, kita call fork punya function 2 kali, so dia akan create 4 proses lah. Nanti kita tengok. Dan fork, bila kita buat fork, dia akan return. Maksudnya function tu dia akan returnkan balik a value tau. So value tu kita boleh simpan dalam variable. So kalau value tu negative number, so maksudnya ada problem. Ada problem dia nak create a child. Tetapi bila kita panggil fork function, tiba kita dapat 0 value, so maksud dia adalah child process. Kalau kita dapat positive value, so maksud dia adalah parent process. So kalau negatif ada error, 0 dia adalah child, dan positif dia adalah parent. Okay. So ni contoh ada code C, so include stdio, system.h, unit std. Kalau tak silap saya, std ni fork ni
dia dalam library UNSTD ni. So kena ada. Okay, contoh kita pergi balik kat kod yang kita buat tadi. Okay, sebelum tu nak tanya, okey tak tadi yang negative number, zero value, positive value tu ada soalan? Okey ke? Dia akan tunjuk dekat mana, sir? Dia akan tunjukkan, nanti dia akan return. Okey, sekejap kita tengok dalam kod Okey, so kalau kita buat C, hello.c macam tadi. Okay, so ni kita punya hello world tadi lah. So dia hanya kita buang balik while loop ni. So ni kita just print out kan our any string dekat kita punya terminal kan. Okay, so contoh. And ni pasal saya nak buat a new line, space macam cantik sikit pasal tadi dia tak space ke bawah. So ini dia nak space lah. Okay. So kalau kita run balik, kita recap balik. So sekejap saya compile this one hello.c. So okay. Out ni. So dia just print this is ITT 440 chapter 1. Asal kalau kita tengok kod kita dia sequential daripada atas dia in main, dia print out ni, dia return 0. Dah, that's it. Program terminate. Okay. Bila kita return balik 0 kepada tu, maksudnya terminate. Okay. Contoh kita gunakan fork. Okay, maksudnya kita fork, kita nak buat a parent and child process. So kita panggil fork function. Fork. Ni function kan? Kena ingat balik ni. Kita baca kat C. Ni kita panggil function ni. Fork. Okay, so this one is we are calling a function. So function ni sebenarnya dia ada dalam ni. Okay. So, file a.fork. Okay. Nampak tak? Perasan tak? Nampak ada dua. Kenapa ada dua? Satu child process yang print. Satu lagi adalah parent process yang print. Nampak ada dua. Kita panggil fork. Dia ada child dengan process. Tapi macam mana kita nak tahu? Yang ni parent yang print ke? Ini child yang print kan? Nak tahu kan? So itu yang kita pergi yang tadi tu. Negative value, zero value, positive value. Kalau dia returnkan zero, so dia adalah child. Kalau dia returnkan positive value, dia adalah parent. So, okay. So kita pergi buka balik kod kita. Okay. So, kan saya cakap kan function ni dia boleh akan returnkan value. So kita buat satu variable macam tu. int apa kita nak namakan dia? Value, fork value, fv, fork value. Okay. So bila kita panggil fork ni, kita letak fb sama dengan fork. So maksudnya bila kita panggil fork ni, dia akan returnkan dia punya status tu, value tu ke dalam variable ni. Okay tak? Faham? Boleh? Okay. So kita try print out fb ni. So ni tadi tu kan. So kita print out. Kan kalau dalam ni di decimal, pasal ni dalam decimal kan. Okay. So variable fv ni kita akan printkan dalam bila kita print this is ITT chapter something, kita akan printkan balik value yang dalam ni. Okay. So fb. Right. Okay. Tengok tak? This is ITT 440 chapter 1. 2246. Dan satu lagi, another process, this is ITT 440 chapter 1, 0. So, mana satu child, mana satu proses. Siapa yang okey, saya nak tanya kamu semua kan. Yang ni siapa yang print? Fork. Macam mana? Fork. Ni parent lah. Maksud kita Ni fork parent tu lah. So, ni fork parent lah. Ni parent punya proses. Nampak tak? Sini dia 0 kan? Zero. So 0. So 0 dia adalah child. Oh. Nampak tak? Tapi parent habiskan dulu. So kita sebenarnya ada wait function.
Contoh kalau kita nak parent tu nak tunggu child dulu yang siapkan kan. So kita ada wait function. Sekejap saya tengok mana library wait function. Ingat dia kena campur. Okay. Anyhow tu lah parent and child process. Nanti saya tunjukkan wait function tu. Okay, so contoh kalau kita nak buat second fork, maksudnya kita nak tambah lagi. Okay, so maksudnya kita create berapa proses ni. Oh, kita run balik. Berapa banyak tu? 1, 2, 3, 4. So, kita ada 2 parent, 2 child. Nampak? Macam mana kita nak tahu berapa banyak proses yang kita create? Kita tengok tadi tu. 2 to the power of 2 to the power of n. So maksudnya kalau kita panggil n tu is number of how many times we are calling the fork function. So kalau tadi kita calling, kita panggil 2 kali kan. So by right proses yang akan created adalah 4. Okay, so contohlah kita tambah lagi. Okay, so kita ada 3 kan. So 2 to the power of 3 berapa? To the power of 3. Siapa boleh tolong saya? Siapa? To the power of 3 sepatutnya kita dapat berapa? 8. 8 Okay, dapat 8. So kita tengok. Try. Apa tu? 1. Kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 1 lagi. Bila kita stop tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa tak habis? 1. Atas yang tu saya. Atas yang kosong ada 1. Betul. So sepatutnya 8 lah. So by theory macam tu. So maksudnya kalau dia 2 to the power of n. N tu berapa banyak kita panggil fork function tu. Okay. So itu kita create a fork function. Okay. Nanti boleh try. Nanti dalam lab 1 ni kamu try buat fork ni. Okay. So a fork system is used for creating a new process which is called child process which run concurrently with the process that make the fork call. Dia akan run concurrently. So sekarang ni. So apa yang relevan ni dalam network programming? So contoh kita buat HTTP server. So bila every time ada new connection daripada new user daripada web browser kan, web client daripada web browser, kita akan create a child process. Another one datang, kita akan buat child process untuk handle that for that particular session. Okay. So after a new child is created, both process will execute the next instruction following the fork system call. So maksudnya so, bila dia buat fork, dia akan dia akan execute lah benda ni. Okay, setiap kali dia buat fork. Child dengan proses dia akan buat benda yang sama. Okay. Okay, so tadi kalau 0 dia ada child, -1 no child was created, maksudnya ada error lah sebenarnya. Mungkin error tu selalunya kenapa kita nak create a child process bila sistem tu out of memory. Dia tak cukup memory, dia tak boleh nak create a new child dah. Dia dah tak cukup. So dia takkan boleh create a new child. Okay. So macam mana kita nak differentiatekan antara a child and parent? So kita boleh buat if else sikit, simple. Okay, so contoh kita pergi tadi, kita tambah sikit statement. If else. Okay, so kalau kita buat ni. So if fv equals to 0, maksudnya 0 apa ni?
child lah kan. So kita print out, kita printkan kita print, okay, hey, saya adalah anak. Okay, so kita buat else. Okay, so else maksudnya selain daripada tu. Saya lah bapa. Saya adalah parentnya. Boleh bezakan lah. So ni yang kita boleh buat dia different. So of course parent dia akan ada different things yang kita nak buat kan. Child pun kita ada different thing yang kita nak child buat kan. So that's why kita kena buat if else lah. Kalau tak nanti parent dengan child dia akan run benda yang sama. Maksudnya kita tak nak lah. Kita nak contoh kalau kita buat web server nanti, so bila kita parent, okay, bila dia untuk yang accept incoming apa, kita nak accept incoming punya connection tu parent akan buat. Tapi nanti parent akan spawn a child. So bila child ada baru dia handle. Dia yang handle HTTP tu semua. Okay. So kita kena ada two different execution of proses lah. Bukan proses lah. Two different things yang dia execute. Okay. So kita try. Okay. So saya adalah parentnya. Tiba parent tu bila dia check dia ni, hey, saya ada anak. Nampak? Kita boleh different code. Maksudnya different thing lah kita kena execute. Okay. So macam mana kalau kita nak supaya parent tu dia akan tunggu anak dia siap. Maksudnya anak tu akan execute, baru parent dia akan execute. Boleh juga. So tadi kita tambah, kita akan gunakan wait function. So else, saya kena cari apa. Dia ada library, dia kena library kalau tak ada error tapi anyhow, okay, dia sebenarnya kat sini. Put sys wait wait.h. So itu library dia. Okay. Saya cari tadi tak jumpa. Ada, okay. So kalau dia adalah parent, so kita pergunakan wait function lah. So kita wait function wait tu besar. Wait kode colon, so kita null. So nanti berbeza macam sebelum ni. Kita compile. Okay, so sebelum ni parent dulu buat kan pasal dia ada concurrent. Bila default je parent buat dulu untuk anak kan. Tapi sekarang cuba kita nak tengok parent tu tunggu anak tu settle dulu dia punya proses. Okay, so kalau kita run, okay, nampak baru sekarang ni, hey, saya adalah anak. Baru parent buat. Pasal parent apa? Parent pasal kita gunakan function wait tadi kan. So dia akan tunggu dia punya anak ni settle dulu baru dia buat dia punya program. Faham tak? Okay tak? So far so good? Okay. So itulah function wait tadi. Tadi kita belajar dua ni function. Kita ada for dan kita ada wait. Saya tanya ke siapa kat sini first time buat C? Tanya je tanya. First time buat C ke? Tak pernah buat. Tapi so pernah buat nanti insya-Allah dekat lab satu nanti kamu akan kadang-kadang kita biasalah kan kita dah 3 sem 4 sem tinggal, so kita nak kena refresh balik. So that's why kita ada lab exercise. So kamu akan hands on lah buat benda ni semua So saya terangkan dulu. So kita ada kat sini kita ada function. So ni dia panggil lah dalam C ni, this is function. Kita panggil program lain kan. So kita ada panggil dekat function wait. So ini parent yang akan tunggu child tu habis. Okay. Ada soalan? Just tanya, jangan malu. Okay, so to create a second process, a call for again either with the parent or child. Okay, boleh je. So contoh kita nak create another one. So maksudnya dalam child tu, so dia akan fork lagi. Boleh? So contoh. So contoh kalau dia kat child, okay, hey, saya adalah anak. So dia kat sini dia akan int int every
FV2. Okay. So dalam ni tadi akan buat lagi FV2 sama dengan 4. Kita ni lagi. Kita macam buat second child. Jadi child buat child lagi. Okay. Sebelum kita tengok. Ada anak, saya adalah parentnya 2, 3, 3, 5. Parent, so kat sini dia ada satu lagi. Saya adalah anak. So nampak ada 2 anak kat situ. Okay. Child tadi di child, the child dia akan create lagi dia punya anak lagi. So boleh juga, possible. Okay. So a for system call a function which can generate child process from a parent process, and we can create an end child process for the same parent process as we did create 2 child in the previous. Okay, so please do some research how to create 3 or 4 numbers of sub process in form. Tadi saya dah tunjuk tadi. Dan macam saya tunjuk tadi, dia depend on creativity. So tadi saya tunjukkan cara, tapi macam mana you nak approach, sama ada nak buat parent buat child buat child lagi, ataupun parent dia akan buat multiple child, tu depend on your creativity. Okay, pasal buat programming ni untuk solvekan masalah yang sama, dia ada 1000 jalan. Alright, to depend on the way, ataupun maksudnya dia punya creativity of the programmer. Okay. So I think okay, itu je untuk chapter 1. Okay. Ada soalan? Okay semua? Okay. Yeah, okay. So nanti saya harap sangat lepas lecture ni please tengok balik slide ni, dan boleh tengok balik lecture ni. Saya dah record, nanti saya dah upload kat YouTube. Please tengok, please fahamkan Sayang kalau chapter 1 dah tak faham proses, nanti later on bila chapter 2, 3 kita pergi parallel programming, socket programming tu semua, lagilah kamu lost. So please jangan terlepas untuk fahamkan proses ni. Okay. Okay, sekejap kita buat some bukan quiz lah, macam Kahoot. Nak macam some simple quiz lah. Okay, ada. Quiz.
Okay. Okay. So minta bantuan. Di web browser masing-masing tolong pergi join my quiz dan masukkan kod ni. So ni nak refresh balik apa yang kita belajar tadi. Okay. So okay ke? Boleh join masing-masing? Oh, ada tanya. Muklis tanya memang pakai putih nak buat network programming. Untuk yang mula-mula ni saya tunjukkan tu memang pakai putih lah, tapi later on susah. So selalunya student pakai Notepad++ ataupun Visual Code Studio lah. So nanti kita akan hook up, kita akan buat connection ke kepada kamu punya server tu lah, kepada code, dan kena pakai GitHub juga. So untuk assignment semua code tu kena letak dekat GitHub. Okay. Okay, jom cepat join semua. Dua orang join. Namirul, Zahir, Syakir. Okay, jom join. Kami ada berapa ni? Kami ada 19. Ada 18 student kena join. Okay, 14. Yang lain lagi. Okay. Okay, jom kita start. Kamu jawab dengan dekat kamu di web browser tu.
lagi seminit. Nampaknya Sarah nombor 1. Biru juga nombor 1. Okey lah, kita stop lah Okay, kita tengok siapa. Okey, Biru nombor 1, Sarah 2, Syakir 3. Right. Okay, bagus. So kalau kita tengok question jawapan dia. So what is a process in Linux? Jawapan dia. Tengok kat sini ramai yang jawab. Betul. Tapi ramai yang salah lah. So jawapan dia adalah instance of a program in memory. Okay, kita tengok yang seterusnya. How do we list process in Linux? So kita gunakan PS yang saya tunjukkan tadi dekat dalam terminal. So, kita menggunakan PS. ls ni kita nak listkan a file ataupun folder dalam directory, dalam folder atau kita boleh guna debug ni bukan, dan juga mem ni kita nak tengok memori. Okay, so jawapan dia adalah PS. So which statement is correct? A thread is a mirror of a process. Okay, process is duplicated by a log. Bukan, there is a dedicated API for duplicating process. So jawapan dia is in Linux, process must be created by another process. So which statement is a false option? So jawapan dia adalah during boot up, the first kernel to be created is kernel. And so false dia ada apa? Di start boot dia akan start init dulu, init process. Okay. With a command did not create a process, so internal command. Okay, ini exception tadi, dan source file ada dua. Okay. So how do we copy a process? Kita gunakan fork. Kita buat tadi. So which of the following is true? So if fork return 0, dia adalah child. Betul. Kalau dia negatif ada error, ataupun dia more than 0, maksudnya positive number, dia adalah parent. Okay. What happen if we call fork twice? So kita akan create 4 proses. 2 to the power of n. N is how many times we call fork. Okay, so kalau kita panggil twice, 2, so 2 to the power of 2, we get 4 process. Okay. So which statement is false about child process? So child process use different program counter than parent. Baik, dia akan gunakan program counter yang sama. Okay. Why we use multi-process for network programming? Of course, ini tujuan utama kenapa kita belajar pun. So your program could multitask. So supaya macam kita nak buat network application nanti, dia mesti boleh handle multiple user. Pasal pengguna internet, pengguna network, dia bukan satu user saja, beribu, even millions of users. Okay. Okay, so itu saja I think. So, okay, ada soalan? So far so good? So, okay ke? Macam mana, apa first impression, first class ni? Okay ke? Agak susah. Oh, agak susah. Tak apa, nanti kamu buat lab insyaAllah. Pasal, yelah, pasal sekarang ni lecture kamu tengok je kan. So, bila kamu dah buat hands on, insyaAllah, tak tahulah bagi saya kalau buat hands on tu lagi senang masuk lah. So, sekarang ni apa yang saya nak buat, sementara kita tunggu kelas minggu depan. So, first saya nak kamu pergi ke github.com. Sekejap saya tukar. Saya share screen yang. Kenapa susah tadi? Pasal dah lama tak buat programming ke? Mungkin lah, mungkin.
Yalah, kan. Tapi itulah skill apa ni, skill programming tu yang mahal tu. Itu skill set yang ramai mostly graduate tak boleh. So even macam kerja, kalau saya nak cakap orang yang betul-betul boleh tulis kod tu boleh kira dengan jari je lah. Tapi kalau yang tengok yang gaji tinggi tu is the one yang boleh buat kod. Yang boleh buat kod. Itu yang saya nak ulangkan balik. So please jangan lepaskan peluang ni untuk master yourself in doing programming. Dan kita bukan buat program biasa, kita akan programkan network. Kan? So apa yang kita tak nak just jadi network engineer yang beli contoh nak buat nak buat projek, kita beli equipment Cisco, kita beli pada luar. Kita nak kita yang boleh develop sendiri, switch sendiri, router sendiri, protokol sendiri, kan. Tetapi untuk buat sendiri tu kita kena tahu buat code, kena tahu coding, okay? All the fundamental stuff, okay? Okay, so sementara tunggu kelas minggu depan, kamu pergi ke github.com. So please, kalau siapa yang tak ada account, please register, sign up. Okay, saya highly recommend sign up gunakan iSiswa punya account. Okay, pasal GitHub ni dia ada GitHub Education Pack. Kalau kamu gunakan email university, kamu akan dapat banyak freebies, kan? Contoh kamu nak buat FYP nanti, kamu mungkin nak perlukan domain name. So kita akan dapat free 1 year. Ataupun kita nak ada server, kita nak virtual, kita nak ada VM macam yang kita buat sekarang ni. So kita akan dapat 100 credit dekat DigitalOcean. Okay, macam-macam lagi. Kita boleh buat cloud services kat Azure. Kalau contoh you guys nak buat game ataupun nak buat some 3D punya ni, kita boleh gunakan Unity punya engine. So ni kat sini ada banyak ni, nampak? Kat sini ada MongoDB kalau in case nak gunakan database as services. Semua ni bukan saja boleh buat untuk dalam kelas ni, tapi bila kamu buat FYP nanti, kamu akan gunakan juga semua benda ni. Okey tak? Okay. Okay, so jangan lupa aside memang code dalam lab dengan individual project dengan group project, semua code mesti submit dekat GitHub. Tak ada memang kosong. Itu memang tu saya memang pasal maksudnya kamu tak submit, kamu tak tulis code sendiri So sign up. So contoh saya dah GitHub lah. So kat sini kita akan letak code, kan. So kat situ saya boleh tahu. So contoh apalah contoh ada ni so kita akan upload code kat sini, so saya boleh buat code review kat sini. Okay, ni out. Masa tak boleh, tapi benda tu pun promotion tadi tu setahun je. So maksudnya sampai kamu habis sampai LI kan. So sempatlah kan. Maksudnya kamu gunakan masa kamu student ni, bila kamu buat FYP ataupun kamu buat assignment, kamu bukan just buat macam biasa-biasa tau. Kamu buat dalam the real cloud services. Kalau kamu buat website tu, memang ada domain. Jalan domain siap ada SSL punya tu. So penting. Tapi kalau kamu nak buat tu kena berbayar kan. So kenapa nak bayar kalau kita ada free kan? So please gunakan email student tu. Sangat useful lah kan. Rugi kan jadi student tapi tak gunakan apa kemudahan yang kamu ada. Okay. So satu, register dekat GitHub pasal memang lab semua code kamu kena push code ke GitHub. Okay, so dan satu lagi kamu boleh buka dekat UFuture, dah boleh start baca-baca sikit untuk assignment lab pertama. Okay, minggu depan kita akan start buat. Kalau siapa nak buat dulu, go ahead. So kita akan kita akan install VirtualBox, kita akan install Linux, apa tadilah kita akan try buat C. Betul, kita akan start belajar sikit about GitHub. Nanti macam kita nak push code ke cloud. Okay, so inilah lab pertama kita. So kita akan start minggu depan. Okay, boleh tak? Boleh. Yeah, so I think that's all for me. Kalau tak ada soalan apa-apa, ada soalan ke? Tak ada.